Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Saya macam ni jugalah, macam ada satu ucapan bawah ni, saya bawakan ucapan tersebut. Tunggakan yang bermak Datuk Speaker. Tunggakan tanah, tunggakan tahunan di Kelantan, di Dun Kelantan. Saya besarkan sikit. Okey. Sekejap tuan-tuan. Hai. Perhatian Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan Ladang Rakyat Kelantan. Pada awal pelancaran program 17 tahun lalu terdapat 19 kawasan ladang rakyat dengan 17 daripadanya diusahakan secara pajakan oleh syarikat. Laporan Ketua Audit Negara 2021 audit khas yang dikeluarkan tahun ini mengenai projek ladang rakyat mengenal pasti 12 syarikat gagal membayar sumbangan tahunan kepada akaun tabung amanah ladang rakyat. Mengikut maklumat audit negara juga, hanya tinggal 12 syarikat yang mengusahakannya, membabitkan 28,695 hektar tanah. Kegagalan 12 syarikat membayar sumbangan tahunan kepada akaun tabung amanah ladang rakyat bermakna tiada wang dibayar untuk membolehkan Perbadanan Ladang Rakyat Kelantan membayar dividen kepada 4,713 orang peserta. Adakah benar Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kerajaan Kelantan terpaksa mengeluarkan wang dari kantong negeri sebanyak 5.67 juta bagi membolehkan Perbadanan Ladang Rakyat membayar dividen kepada peserta? Denda atas kelewatan membayar sumbangan tahunan itu yang berjumlah 4.32 juta juga tidak dibayar, dan tunggakan sumbangan kepada akaun tabung amanah ladang rakyat juga pula berjumlah 18.54 juta. Okey. Kadang-kadang menjadi satu persoalan yang menarik, tuan-tuan, kan? Macam mana diorang nak jadi pemerintah kepada negara kalau sekiranya benda sekecil ini, kita cerita juta-juta, belas juta, puluh juta ni, diorang sendiri tak mampu dan tak boleh nak handle. Dahlah buat undang-undang bercanggah dengan perlembagaan. Lepas itu diorang tak mampu nak handle isu ladang rakyat. Dia bagi puluhan ribu hektar tanah kepada 12 syarikat atas janji setiap tahun syarikat itu akan bagi, orang kata apa, bayaran lah, macam kira premium lah kepada tabung yang akan diberikan dividennya kepada 4,000 lebih rakyat Kelantan sendiri. Akhirnya tak mampu, sampaikan Kelantan kena ambil duit coffers, dia ambil duit dia punya money daripada kantong negara untuk nak bayar premium tadi, untuk nak bayar dividen tadi kepada peneroka ataupun kepada orang kata mereka yang telah memberikan tanah tersebut. Soalan utama, 12 syarikat itu siapa punya? Macam mana mereka boleh mendapat kelulusan? Kenapa mereka tak mendapat keuntungan, dan paling utama, kenapa mereka tak bayar? Dan yang lebih utama, setelah bertahun-tahun lamanya, kenapa mereka masih ada di situ enjoying keuntungan daripada tanaman-tanaman mereka, and yet kerajaan negeri tak ambil tindakan, walaupun dengan denda tadi 4 juta denda pun mereka tak bayar, and yet kerajaan negeri tak berani buat apa-apa. Kalau benda ini berlaku di peringkat federal, saya rasa padang merebuk dah penuh dah. Tadi kita cerita tentang Felda tadi. Oh, terus tuduh kerajaan Madani gagal.
Yang ini kerajaan PAS gagal tak tuan? Kerajaan Kelantan gagal tak tuan? Kalau yang ini gagal, so persoalan kita bagaimana dia nak memerintah negara? Macam mana mereka nak ada kebolehan nak perintah negara tuan-tuan? Di peringkat negeri mereka pun gagal. Air Kedah bermasalah. Buat loji, 4 loji semua masalah. Bagi alasan sebab harga barang mahal, sebab COVID. Loji yang sama dibuat tahun yang sama dekat Johor dah siap. Tapi di Kedah tak buat, tak berjaya. So hari ini Madani cerita tentang Hadi cerita tentang pencen. Dia cerita dia nak jadi champion kepada rakyat ni lah tuan-tuan. Langkah hapus pencen tak madani, kata Hadi. Abdul Hadi mengkritik Putrajaya yang menggunakan slogan madani namun pada masa yang sama merancang untuk menghapuskan sistem pencen anggota penjawat awam. Menurut Ahli Parlimen Marang itu, penghapusan pencen adalah bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Semua dia nak jual dengan Islam tuan-tuan. Semua cerita dia nak palit dengan Islam. Pencen pun dia nak palit dengan Islam tuan-tuan. So saya nak tanya dia, kalau saya kat dalam dewan tu nantilah, saya nak tanya dia, kajian impak yang dilakukan. So dia boleh tanyalah, tapi kalau saya tanya soalan ini. Kajian impak pelbagai aspek termasuk pencen penjawat. Okey. Cadangan pemansuhan skim pencen dan ditukar kepada KWSP antara lain bermatlamat mengurangkan beban pembelanjaan kerajaan. Ia berikutan unjuran kerajaan bagi tujuan pembayaran pencen saja dijangka meningkat sehingga 120 bilion pada tahun 2040, 6 tahun akan datang. Untuk makluman Tuan Guru Haji Hadi, pencen sekarang ini kerajaan tanggung setiap tahun 30 bilion. Pada tahun 2040, pencen akan meningkat sehingga 120 bilion kalau kita teruskan sebagaimana yang kita ada sekarang ini. Maksudnya kita ada skim lain yang kita perkenalkan. Kita teruskan, kita unjurkan by 2040 kerajaan akan bayar 120 bilion pencen saja. Now, kita kena faham bajet negara kita berapa tuan-tuan? Bajet negara kita 400 bilion. 1/4 bayar pencen saja. Habis yang lain tu bagaimana? Pembangunan bagaimana? Emolumen, kita nak bayar sewa, kita nak invest dan sebagainya, itu bagaimana? So kita mula kena cari alternatif, dan alternatifnya adalah KWSP. Soalan kita, kalau Hadi memerintah, dia nak teruskan juga pencen, bagaimana dia nak membayar 120 bilion tersebut daripada kantong duit negara? Kenapa 120 bilion saya kata bahawa pertama, jangka usia rakyat kita dah makin panjang. Saya dah ulang benda ni banyak kali, dah makin panjang. Kedua, jumlah gaji dulu tahun 80-an, gaji dia 800, 700, paling tinggi pun macam bapak saya 1000 lebih, tinggi-tinggi pun 2000, itu yang bawah-bawah. Sekarang ini yang peringkat bawah pun paling kurang 2500. 1500, 2500. Ujung itu baru starting. Yang ujung dia nanti mungkin 2000, 3000, mungkin 4000. So, jumlah itu berbeza pada mula-mula pencen ini diperkenalkan. Jangka hayat yang panjang, jumlah gaji. So, pada tahun 2040, ini bukan kajian, bukan Fahmi Fazil yang cakap, bukan Anwar Ibrahim yang cakap. Ini unjuran kerajaan. Kerajaan kena bayar 120 bilion dan unjuran ini bukan dibuat oleh kerajaan ini. Unjuran ini dah disebut oleh kerajaan sebelum ini. Dah tahu dah, benda ni memang kita dah tahu. So persoalan dia, Hadi nak selesai macam mana soalan itu? Kalau saya kat dalam dewan tu, saya tanya, Marang, kita nak tanyalah, kalau tak nak masukkan pencen, pada 2040 kerajaan kena menanggung 120 bilion sahaja membayar gaji, membayar pencen. So bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Pinjam lagi dengan hutang kita 1.5 trilion. Itu baru 2040. Ini bayaran setiap tahun, tuan-tuan. 2040, 120 bilion. Dia akan, jumlah itu akan bertambah. Sebab orang pencen setiap tahun. Again, kita balik kepada apa orang kata, Dun Kelantan tak mampu mentadbir, tanah Kelantan mereka tak mampu nak apa orang kata selesaikan, dapat dividen dan sebagainya. Air di Kedah, masalah loji tak siap-siap, projek tak siap-siap. Sekarang ini mereka nak jadi kerajaan persekutuan, cerita pasal pencen tetapi tak faham 120 bilion tersebut.
yang kerajaan kena tanggung by 2040. Setiap tahun ni bukan sekali bayaran saja tau. So how are you going to solve that problem kalau kau jadi kerajaan? Dia cerita bertentangan dengan Islam. Bukan kau seorang je lah tahu baca Quran, baca hadis lah. Itu je. Itu saja. Right? Okay, habis kat situ.